menang. Jika saya menang, diberi mandat oleh pelajar-pelajar FTSM sendiri, insya-Allah manifesto saya akan terlaksana dan insya-Allah saya akan lebih bergiat aktif di fakulti dan saya akan bekerjasama dengan Pertama sendiri sebab saya tahu program Pertama pun ada, program saya pun ada. Saya adalah sedikit-sedikit plan, perincian-perincian yang saya nak buat untuk FTSM sendiri sebab kalau kita ikutkan lebih mendekatkan dengan first year lah. First year sebab majority semuanya dekat KPZ. So saya nak diorang ni bukan duduk dekat KPZ yang tak ada ilmu teknologi tu. So kalau kita tengok program-program dekat KPZ sendiri banyak yang memerlukan publicity. So di sini diorang akan belajar dan diorang akan aplikasikan di fakulti, di college maksud saya. So harapan tu sama lah macam saya cakap tadi, saya nak menang, saya nak bersama-sama pelajar, saya nak menjaga kebajikan pelajar. Saya nak kita sedar, kita bukan hanya di fakulti duduk buat benda biasa yang orang luar tak nampak. Kita memang duduk kat sini memang orang tak nampak. Orang tak kenal pun mana FTSM lah. Sampai ada satu tahap ada pelajar cakap, kat mana sebenarnya fakulti FTSM ni? Tak pernah nampak pun. Sebab kita duduk jauh di sudut tepi ni. Dan saya nak semua pelajar dekat UKM ni tahu macam mana diorang kena FST, macam mana diorang kena FEP. Saya nak kita keluar, kita tunjuk bakat kita, kita tunjuk siapa diri kita. Itu harapan saya insya-Allah. Tinggi, okey, daripada Sarah Najwa. So bagaimana pula dengan Hazim? Harapan Hazim tentang PRK kali ini? Saya berharap jika saya diberi mandat sebagai MPPA untuk FTSM, saya akan bekerjasama dengan semua presiden-presiden klub. Saya akan kita dekat sini PRK cuma berapa hari saja. Jadi macam kita tidak perlu bergaduh, tidak perlu memutuskan hubungan silaturahim, tidak perlu merendah-rendahkan imej dan status seseorang. Jadi di sini saya akan bekerjasama dengan saudari Sarah sebab dia pun Zabah. Jadi sebab first year pun banyak di Zabah. Jadi jika saya diberi mandat, saya akan bekerjasama dengan KPZ untuk kita sama-sama majukan lagi FTSM sebab kita pun sebelah-sebelah. Lepas tu KPZ pun banyak juga student first year. Jadi itulah apa harapan untuk PRK kali ini. Harapan yang tinggi dalam PRK kali ini. So sebelum kita kita tamatkan majlis ni, saya minta ataupun saya beri peluang untuk slot soal jawab daripada rakan-rakan yang lain. Boleh tanya apa yang terbuku di hati, especially tentang pilihan raya kali ni. Nak tanya direct kepastian ke, tanya pasal berkenaan dengan pilihan raya lah, kepada dua ahli panel kita, Sarah Najwa dengan Muhammad Azim. So saya buka kepada sesi soal jawab kepada semua para pendengar, khususnya pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Silakan. Bagi lah mic, tak dengar. Pakai mic tu, Korang pakai mic tali ke? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir Zurahi bin Muhammad. Soalan saya mudah saja. Saya nak tahu apakah skop YDP pertama dan skop tugas untuk MP. Itu je bagi kedua panel. Terima kasih. Terima kasih untuk soalan yang diajukan. Skop menjadi MPP dan skop YDP pertama. Kalau sebab saya bukan YDP pertama, so pengetahuan saya lah tentang skop kerja YDP pertama ni adalah dia perlu menjaga kebajikan pelajar FTSM, menjaga seperti yang Azim sendiri nak ketengahkan, menjaga prasarana untuk menjaga kebajikan pelajar. Itu yang skop sebenar YDP pertama. Dan kalau untuk skop MPP, dia bukan sekadar menjaga fakulti, dia juga perlu menjaga kebajikan UKM sendiri. Sebab bila dah naik jadi MPP, dia akan ke UKM
dan menjadi salah satu tanggungjawab dia untuk bekerja keras untuk menjaga kebajikan. Itu yang penting sebenarnya, kebajikan pelajar. Kebajikan pelajar ni kalau kita tengok bukannya dia kena kerja macam contoh kebajikan pelajar bukan di fakulti saja, terutama di kolej. Kalau macam saya sendiri, saya seorang MEP kolej dan saya mempunyai kalau saya diberi mandat untuk menjadi MPP fakulti, menjadi MPP UKM, kedua-duanya saya mampu jaga dan insya-Allah kerjasama yang kita ada daripada fakulti sendiri, daripada kolej sendiri, kita mampu ketengahkan. Bukannya maknanya macam bukan hanya bekerja di fakulti. Bekerja di fakulti tu betul, kita perlu bekerja di fakulti, tapi ingat, kita 90% masa kita berada di kolej. Malam pun di kolej, makan pun di kolej, mandi pun di kolej. So, kebajikan pelajar tu lebih kepada kolej sebenarnya. Itu yang kita ingat, kena ingat. MPP ni bukan sekadar bekerja di fakulti. Tak kiralah dia bertanding sebagai umum maupun fakulti, kebajikan pelajar UKM tu yang dia perlu jaga. Tak kira di mana-mana. Itu jawapan daripada saya. Macam mana? Saya nak tanya balik, MPP ke MEP? MEP. Baiklah. Skop MEP dan YDP pertama. MPP. Okey. Untuk YDP pertama, skop dia seperti apa yang saudari Sarah sendiri cakap, dia mengetengahkan agenda kebajikan mahasiswa FTSM. Kemudian dia merancang program-program yang akan dijalankan di FTSM bagi wakil pelajar lah. Itu apa yang saya faham skop tugas YDP pertama, YDP PMF sendiri. Bagi skop MPP ni bagi saya terbagi kepada dua, umum dan fakulti. Untuk fakulti, mereka harus menjaga kebajikan pelajar di fakulti. Namun pada masa yang sama, mereka juga harus bergiat aktif di peringkat universiti. Dan bagi saya untuk MPP pada peringkat umum, mereka yang akan menjaga kebajikan seluruh mahasiswa UKM sendiri. Skop kerja MPP dan juga YDP pertama, macam mana saudara nak bezakan? Kalau tak dapat bezakan skop, nak membezakan gerak kerja, saya kira platform ini perlu diberi kepada orang lain. Platform yang diberi pada orang lain. Okey. Nak tahu macam mana nak bezakan gerak kerja sebagai MPP dan juga gerak kerja sebagai YDP. Gerak kerja sebagai YDP pertama adalah saya mengetuai PMF dan mengetengahkan 5 dasar pertama untuk PMF sendiri, PMF TSM. Okey, menjaga kebajikan pelajar. Dan untuk peringkat MPP pula, saya juga perlu menjaga kebajikan pelajar FTSM. Tetapi untuk YDP pertama, kuasa dia terhad kepada dalam fakulti. Dan pada MPP, kuasa dia lebih tinggi sedikit. Mereka boleh ajukan persoalan, pertanyaan ke peringkat yang lebih tertinggi. Saya nama saya, saudara bertanya untuk bebas. Di dalam saya mantan MPP UKM 2011, saya nak tanya di dalam MPP UKM ini saudara seorang tanya bebas kalau berkagaya berada di dalam kabinet, macam mana saudara nak yakinkan dan juga nak bawa suara mahasiswa daripada FTSM sebagai seorang daripada fakulti bebas? Sejauh mana saudara yakin? Saya yakin saya boleh bawa saudara persoalan membawa suara mahasiswa FTSM ke peringkat yang lebih tertinggi. Kerana apa? Kerana jika setiap MPP mempunyai niat iaitu menjaga agenda kebajikan mahasiswa, mereka tidak akan ada masalah untuk bekerjasama dengan saya. Sebab apa? Saya mengetengahkan agenda kebajikan. Jika saya mengetengahkan suara mereka, pelajar-pelajar FTSM, namun mereka tidak layan saya, maksudnya ada something yang tidak kena dengan niat mereka. Saya kan jawab sikit. Saya ada baca dekat Facebook yang katanya MPP bebas ni bila duduk dalam satu kelompok besar yang ada dua parti, dia akan jadi terpencil dan terpulau. Tapi sebagai MPP FTSM, kita jangan anggap diri kita ni walaupun bebas, kita ni kecil. Tapi kita kena anggap kita ni lebih hebat daripada semua orang. So dalam meeting MPP, kebanyakannya memang saya datang. Saya tak pernah tak datang. Okay. Dan lagi satu, bila kita MPP bebas ni, kita YDP, saya juga YDP. Okay, YDP
dia punya skop dia dalam fakulti. Tapi bila MVP dalam kabinet, dia akan pegang satu biro dan dia akan tumpu kepada biro-biro yang telah ditetapkan. Okay. Itu yang saya cuba jawabkan sebab saya dah duduk dalam kabinet. Saya sebagai mantai. Ada lagi soalan? Kita nampak bahawa kita dan tugaskan untuk biro-biro tertentu. So suara untuk FSM ni tak ada, cuma pada biro tertentu. Right? Macam mana tu? Maknanya bukan suara FSM yang buat, tapi suara biro-biro. Itu yang kita nak. Suara biro-biro. MVP tadi dah terangkan kan. Okay. Dia bukan mandat MVP. Anda hanya berkuasa terhadap biro yang ditetapkan. Itu tugas anda sebagai MVP. Betul. Okay. Di mana anda tak membawa suara FSM. Anda dua sebab berbeza. Okay. Anda tak boleh bawa suara FSM, tapi anda hanya tertumpu pada biro yang ditetapkan dalam MVP itu. Okay. Jadi macam mana anda nak bawa suara FSM sedangkan anda ada terikat dengan biro itu kan. Mana MVP bukan skop untuk anda bawa biro ke depan. Dia dah ada jentera. Jenteranya bekerja untuk di FTSM dan dia sebagai orang yang membantu new boss bebas dalam meeting dengan timbalan kan, dia akan hantar surat kepada Majlis Perwakilan Pelajar Fakulti Teknologi Sains Maklumat untuk mewakili pelajar Fakulti Teknologi Sains Maklumat. Dia bukannya hantar surat kepada Biro Perhubungan Antarabangsa masuk meeting, Biro Ekonomi masuk meeting. Tak. Dia akan bawa suara fakulti bila dalam meeting besar mewakili pelajar-pelajar dalam perbincangan dengan TNC ataupun NC. Maaf, saya rasa lepas ni soalan tu jadi kepada calon kita sebab dia yang tanya. Tapi maksudnya dia tak masuk dalam kabinet ni soalan dah macam dalam kabinet ke? betul. Okey, terang. Terang. Sorry, saya ingatkan saya tanya ni tadi. Oh, jadi Mantan Lumos nak bercakap. Janganlah. Malu saya. jadi nak saya jawab soalan tu Jawab soalan tadi. Okey. Bagi saya tiada masalah. Sebab jika saya jadi contoh Exco Perhubungan Luar, mungkin ada suara-suara dari FTSM sendiri. Saya hendakkan kita buat macam contoh nak teknologi Jepun, belajar cara teknologi Jepun. Saya boleh berhubung dengan pihak kedutaan Jepun untuk memanggil mana-mana syarikat industri daripada Jepun sendiri untuk datang ke FTSM. Saya rasa tiada masalah. Perkara Bos ini ada jaringan industri, jangan risau. Dengan UK pun ada. Hidup Lumos. Sebab kita bersemangat, okey, tak apa. Kita bersemangat tapi dalam keadaan yang insya-Allah tenang. Alright, teruskan. Ada lagi soalan, okey? Bagi dia orang habis tu. Saya pernah baca atau mesti boleh bukti bahawa tak ada satu pun perbukaan yang menceritakan bahawa ada mungkin media biro ni. Ini adalah satu panggil recognition. Oh my god. Dia ibarat seperti constitutional convention. Ibaratnya seperti bila pemerintahan seseorang ni dia bebas untuk buat polisi apa-apa. Katakan lepas kita ada polisi, ada biro-biro. Tapi kali ini biro ni dah tak ada, dimasukkan. Katakan tadi jaringan apa keantarabangsaan dapat dekat seorang haji. Contoh katakan. Kita tak boleh jangka. Katakan dapat kebudayaan. Dia macam mana seorang haji nak adapt dengan tu? Kerana saya yakin dan percaya bahawa suara contohnya daripada fakulti undang, dia ada perundang daripada fakulti FPP, dia ada dia punya FPF sendiri. Suara YDP sebenarnya lebih besar daripada suara FPP tu sebenarnya. Dan bagi saya lihat pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar ni sebagai satu wakil dalam kabinet. Tetapi suara Azim itu dah cukup kuat. Suara Azim dah cukup kuat dalam PMM. Kita nak kuatkan lagi. Ya, sama-sama. Berapa ni Pak Dewi? Supaya nak kuatkan suara beliau. Sebab tu kita naikkan pemimpin yang bijaksana. Yes, Ya. Makin kuat, makin hebat FTSM. Dia ramai nak jadi calon tu.
Sehati sejiwa. Yes. Jadi suatu PMF kita cukup buat bagi orang YDP. Mengapa satu platform YDP ni, kepimpinan muda dia tak dibuka kepada orang lain agar sebenarnya FTSM bukan hanya ada seorang wakil, dia ada YDP PMF, dan dia juga sebagai MVP. Kenapa tak ada dua wakil? Kita beri ruang kepada dua wakil. Contoh katakan YDP yang ada, bagi ruang kepada Salah menang. Kita ada dua wakil FTSM. Kami nak hidupkan bebas. Sekejap, saya bukan minta saya minta juga Sarah untuk explain. Dan dua-dua ni kena bertanggungjawab explain. You kena explain, you pun kena explain. Kita minta. Okey. Soalan dia yang berkaitan kenapa tak beri ruang kepada pelajar lain untuk bertanding juga. Okey, bagi saya ya benar. Sebenarnya kalau kita ikutkan YDP ni dah kerja dekat fakulti. Nak kerja itu, nak kerja ni, nak uruskan segala kebajikan FTSM. Dan kenapa tidak buka? Ya sabar. Ya saya tahu saya Mac. Kenapa kita tak buka ruang kepada pelajar lain untuk jadi juga wakil pada FTSM? Bagi saya, bila ada berdua tu sebenarnya lebih baik. Kiranya saya bukan hanya bekerja di kolej dan Hazim bukan hanya bekerja di fakulti. Tapi kami, even saya contohnya lah, kalaulah saya diberi mandat, bermakna saya bukanlah akan Hazim bukan hanya duduk di fakulti dan uruskan di fakulti. Kenapa tidak saya, Hazim berkolaborasi untuk menaikkan lagi FTSM? Sebab bagi saya, bila kita ada dua, kita lagi kuat. Kalau Hazim, ya betul, Hazim ada jentera dia sendiri, ada geng-geng pertama, tapi takkan nak biarkan peluang pada pertama saja bekerja. Kenapa tak bagi pada orang lain? Orang lain juga ada hak, ada rasa nak bertanding. Ada hak. Kapasiti kami lantik dia naik. Jadi kalau yang bebas lain nak naik. Ya, terima kasih. Yang Saya tahu. nak naik, tak ada masalah. Mungkin bisa ditambahkan sikit, saya sebagai timbalan juga eksekutif di Majlis Eksekutif Pelajar di Kolej Petis Sabah sendiri, mungkin Mehmet saya dekat tangan, Mehmet dekat tangan daripada Kolej Petis Sabah sendiri. Okey, ini kekuatan kami dan kami ada 17 orang di dalam Majlis Eksekutif Pelajar di KPZ. Okey, mungkin nanti kalau Hazim tak menang, Why not dia support dia kita hanya satu sahaja untuk kerja? Sabar Sabar. Tak apa. Okey, Hazim hanya akan ada satu sahaja kekuatan jentera. Kalau Sarah menang, Hazim kita akan ada dua. Kita daripada pertama sendiri dan juga di dalam Kolej Petis Sabah sendiri. So, kita ada dua jentera yang akan bergabung. Kita tak nak bergaduh. Tidak sama sekali. Kita pakai unity sebab terima kasih. Okey, sebagai wakil daripada pertama sendiri, kita nak gabung dengan KPZ, tapi masalahnya bukan semua student daripada FTSM yang duduk di KPZ. Hanya tahun 1, intake pertama saja yang duduk di KPZ. Intake kedua dan seterusnya duduk di kolej lain seperti KIY dan KIZ. Dan tahun 2 dan tahun 3 yang duduk yang belajar di FTSM, mereka ni tak semua duduk di KPZ. Kita boleh KKM, KIY, boleh KRK dan KUO. Macam mana kita nak bagi yang lain ni? Saya ada soalan untuk diorang. Saya mohon bertenang dulu. Kita bagi rakan kita habiskan. Tak, yang ni korang boleh bincang apa ni? Sikit saja. Okey, buat pengetahuan Sakinah, kami sendiri sebagai Majlis Eksekutif Pelajar bukan bergerak berseorangan. Kita ada 12. Saya sendiri ada grup WhatsApp dengan timbalan kita eksekutif yang lain. Kita ada 11 kelab. Suzy bersama saya. 11 kelab bernama 11 kelab. pertama. Biar calon je lah. Contohnya mulai skop tugas yang Sakinah sendiri katakan. Okey, macam awak kata, pelajar bersia hanya ada di KPZ sahaja. Okey. Dan untuk pelajar second year, third year, untuk yang lain tu, yes, kita memang Mac sendiri ada jaringan dengan Mac daripada kolej tu. Jadi tolong je lah kita. Tak mestinya kalau dia naik awak tak nak tolong. Okey, sabar bertenang, istighfar insya-Allah ya. Takkan dia naik awak tak Saya tahu tolong. dah jadi macam kali parlimen dah pula.
Okey, apa ni pihak Hazim dia nak beri penjelasan sikit. Okey, mohon kalau nak tanya tu tunggu dulu dia habiskan dulu statement, lepas tu boleh terus tanyakan soalan. Okay. Soalan dia macam saya dah menang je MVP. Sekarang ni kita bertanding. Saya buka platform untuk Sarah. Ada lagi bebas, 5 lagi. Tandinglah. Pemenang dia ditentukan oleh mahasiswa-mahasiswa FTSM sendiri. Bukannya saya nak sangat platform ni. Saya cuma hendak bertanding supaya saya dapat mengetengahkan agenda 5 dasar pertama lagi tinggi. Pihak kedekanan fakulti lagi tinggi ke pihak Universiti Kebangsaan Malaysia sendiri untuk datang membantu mahasiswa-mahasiswa FTSM. Bukannya saya dah menang pun MVP. Belum lagi. 20 hari bulan ni. Pada senang kena turun mengundi. Memang sangat hangat. Saya tahu masing-masing ni ada penyokong kuat dia. Saya faham situasi tu. Dan darah muda ni memang kalau boleh nak juga dia punya apa ni kan, nak pertahankan ideologi masing-masing. Okey. Tapi insya-Allah dalam keadaan yang tenang. Okey, para pelajar boleh kemukakan soalan, tapi saya mohon dalam keadaan yang maksudnya ruang untuk kami pula. Ya. Okey. Ada lagi soalan? Ada mic sebab dia dah Mic tadi. Thank you very much. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tenang. Okey, yang dikasihi moderator kita, jalan-jalan kita, rakan-rakan aspirasi yang digeruni. Oi, sini kot saya jumpa. Seterusnya rakan-rakan mahasiswa FTSM sekalian, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Abbas Salmi bin Zaini, mahasiswa FTSM tahun 3, sedang menjalani latihan industri. Saya mempersoalkan sebab saya mempunyai kegusaran. Sebab tu saya dan rakan-rakan buat bebas tu. Sebab kita gusar dengan aspirasi, gusar dengan JM itu sendiri. Okey? Sebab dah menang pun nanti sama-sama gaduh juga. Yes, sebab tu kita nak memaparkan kecemerlangan politik satu dimensi yang berbeza. Okey? Ya, sebab tu Amin masuk. Okey. Saya mempersoalkan manifesto anda dalam kebolehpasaran. Sebenarnya tak cukup dengan buat career event itulah kan. Saya sendiri selaku pelajar, dalam masa yang sama saya bekerja. Saya ada active income around 4K. Yes. Selaku software developer. Yes. Saya ada orang bayar lah. Kontrak je, bukan tetap pun. Okay. Tetapi saya memang tidak meyakini. Okay. Sebab tu kita gusar. Sama juga sebab saya saksi aspirasi masa saya tahun pertama di FTSM. Saya saksi tahun kedua bebas di FTSM. Saya nampak perubahan. Wow. Okey. Jadi sebab kemahiran kita, takkan you all nak sit down dengan gaji 2.5k. Saudara saya Jin Fong, Ho Jin Fong, siapa kenal? Nombor 2 Infosys. Nombor 2 Infosys dapat tawaran 5k dari Seagate. Yes. Itu saya, kalau anda nak counter proposal silakan. So, kalau saya tak gusar mungkin saya undi saudari, tapi saya gusar Hazim untuk FTSM. Terima kasih. So dia mempersoalkan manifesto Sarah ni. So Sarah beri penjelasan. Okey. Mempertikaikan manifesto saya yang melibatkan aspirasi maupun politik luar. Ini yang kita nak sedarkan sebenarnya. Kenapa menggunakan satu parti politik itu untuk mempertikaikan kredibiliti orang? Tidak. Maaf. Soalan saya mempersoalkan manifesto anda berkenaan kebolehpasaran. Sebab saya sendiri mengakui saya berada dalam industri dan skill pelajar kita not up to the standard actually. Really. Kalau awak kata saya boleh janji lah, lebih 60% lah. Diorang akan sit down dengan 2.5k. Itu kebolehpasaran punya isu sebenarnya. Tak cukup dengan kita buat career punya event. Okey. Kalau sebab tu saya kata awak boleh counter proposal untuk saya. Kalau saya tak gusar mungkin saya undi awak. Okey. Okey, kalau macam tu, kalau kiranya ayat ni macam kalau saya menang lah kan.
Okey, kalau saya menang, saya membawa suara mahasiswa dan kita ada Hazim di FTSM. Kenapa tidak Hazim membantu saya? Kenapa? Adakah saya perlu bergerak seorang sebagai MVP? Tidak, saya rasa. Dan sebenarnya pasal career ni kita sendiri bukannya saudara Abbas seorang, tapi kita ada banyak lagi alumni daripada UKM sendiri yang merupakan pekerja yang berjaya sebenarnya. Ada career yang berjaya. Seperti contoh yang seperti tadi, saudara Haida, saudara Kinanda pun ada. Dan tak silap saya ada seorang lagi, saya tak ingat namanya. Tapi maknanya mereka ini bukan hanya dulunya aspirasi tapi tak berkarier. Tak sebenarnya. Kenapa perlu membangkitkan pasal bebas ataupun aspirasi? Sekarang ni pasal karier dan karier. Karier kita ni bergantung kepada diri sendiri. Kalau kita boleh bergerak, kalau kita nak, kita ada effort kita sendiri, kenapa kita tak all out je? Kenapa perlu berkaitan tentang politik? Tak. Kalau awak nak belajar, kalau awak nak bekerja di luar sana, awak tak perlu menggunakan platform politik. Tak sebenarnya. Bagi saya, kita ada kelebihan kita sendiri. Kita ada kekuatan kita sendiri. Contoh kalau saya tak hebat bahagian A, Hazim hebat bahagian B. Maknanya saya boleh pergi ke lain, Hazim boleh pergi ke lain. Kenapa kita perlu bergaduh untuk hanya satu karier? Ya, kita perlu fight untuk masa depan. Tapi kenapa kita ada banyak option kat luar sana yang kita boleh keluar, kita boleh cari lagi dan kita perlu sedar tentang kelebihan kita sendiri. Jangan petikaikan kelebihan orang, jangan petikaikan karier orang. Kita ada rezeki kita masing-masing. Kita tidak menjawab isu kebolehpasaran, maaf. Ya, isu kebolehpasaran lah yang saya petikaikan. Saya tidak petikaikan diorang dah dapat kerja, itu rezeki. Tapi sebelum tu awak kena ada lah kaedah nak develop student sebenarnya. Sebab tu saya ada pasal carnival. Macam Hazim sendiri dalam manifesto dia. Dalam FTSM kita dah terlalu banyak program kebolehpasaran, tetapi yang datang cuma beberapa orang. Boleh tanya batch senior yang siap program Infosys tu batal. Padahal yang tu salah satu platform untuk bantu student. Kalau kita jadi wakil pelajar, just kata atas diri masing-masing. So kita jadi wakil diri sendiri. So kita kena, macam mana saya nak tanya, macam mana dengan event yang banyak ni, okay, dengan event yang banyak ni, kita tak perlu create banyak lagi program. Sebab FTSM dah banyak sangat program, okay, untuk kebolehpasaran. Macam mana, okay, ni untuk dua-dua sekali, macam mana kita nak tarik student ni kepada FTSM. Sebab sekarang bila saya bincang dalam meeting daripada masa saya YDP lagi, masalah student semua ke college, semua dengan program college. Kita tak tahu program college yang kebolehpasaran, kita tahu college ada buat program kebolehpasaran. Tetapi yang di fakulti, yang kita tumpukan khas kepada teknologi, kenapa student-student ni tak involve? So macam mana kita nak selesaikan masalah ni daripada kita create lagi banyak program dan lagi ramai orang tak datang? So macam mana kita nak tarik student ni datang masuk dalam program? Bukannya kita kata okey buat program, datang 3 orang, okey dah settle program, manifesto 1 settle. Tapi sekarang macam mana nak tarik student untuk masuk dalam program fakulti? Untuk dua-dua sekali. Okey. Macam yang kita tahu, itu matlamat NC kita sekarang. Yang mana dia nak mengurangkan program tapi menaikkan lagi apa itu input daripada program itu sendiri. So kenapa kita perlu buat daripada contoh, bukanlah saya nak mempertikaikan ke setiap kelab, tapi kenapa kita perlu buat satu kelab satu program kalau kita boleh buat berapa kelab tadi ada? 11 kelab tapi satu program yang besar. Kita buka benda tu kepada semua pelajar. Kenapa tidak? Kalau contoh nak melibatkan pelajar lah, kalau kita nak kata pasal pelajar second year ataupun first year, dekat Zabah kita ada Carnival Capriza. Kenapa kita tak boleh berkolaborasi? Kita perlu berkolaborasi sebenarnya. Sebab kita bukan hanya hidup di UKM, kita duduk di fakulti, kita duduk di kolej juga. Kita perlu membahagikan masa kepada kolej maupun fakulti. Itu yang kenapa nak pertikaikan pasal terlalu busy di fakulti. Tak, sebenarnya di kolej. So kalau ikutkan, ramai je student-student saya, ramai bawah-bawah saya yang bawa biro kewangan saya sendiri, yang kata, oh tak apa, saya busy dekat FAC. Tak apa, saya kata tak apa, go ahead. Itu kerja awak. Awak ada hak untuk bekerja di fakulti, awak ada hak untuk aktif di fakulti. Sebab fakulti adalah salah satu platform dan kolej juga adalah salah satu platform. Kita ada dua. Kenapa kita tak gabungkan kolej dan fakulti ni menjadi satu dan menjadikan benda ni tak perlu banyak-banyak program, tak perlu NC nak keluarkan banyak duit hanya untuk berpuluh-puluh program yang ada. Jadi saudari kata nak wujudkan nak wujudkan Carnival Career. So kalau tak banyak, maksudnya kita orang kena batalkan fakulti punya program lah. Dan kita utamakan program Carnival Career tu ke?
So Infosys dan IBM punya program kita kena buang dan kita kena wujudkan carnival carrier daripada saudari, betul tu? Sebab saudari kata kita kena kurangkan program,